Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi hari ini pada bab 7.5 sukan sebagai alat perpaduan. Okay, jadi di akhir pengajaran, objektif kita hari ini ialah murid dapat mengetahui sukan dapat memupuk perpaduan kaum melalui pelbagai program yang dianjurkan, sama ada peringkat sekolah, negeri, universiti, negara dan juga antarabangsa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini grup kami, Fatini, Dina dan Elinda dari 5 Ruby akan membentangkan bab 7.5 iaitu sukan sebagai alat perpaduan. So, Dina akan start dulu, okey? Okey, so untuk introduction, bab 7.5 ada 8 tajuk kecil iaitu sukan dan perpaduan melalui pendidikan, Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM, Sukan Malaysia SUKMA, Penganjuran Sukan, Kejayaan Malaysia Kebanggaan Bersama, Laungan Malaysia Boleh, Peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum, dan yang terakhir kepimpinan berwibawa. So everyone, let's get started. Pertama sekali, apakah sukan? Sukan merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Sukan dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Selain itu juga, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Seterusnya, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Sukan adalah aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan, RIMUP, menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Kenapa? Sebab negara Malaysia ni kan berbilang kaum. So mana boleh pilih-pilih kaum, kan tak baik. Next, Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM. Majlis Sukan Universiti Malaysia ni MASUM bermula pada tahun 1974. MASUM ni dia ditubuhkan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan. MASUM menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Maksudnya bakat dalam sukan. Penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. So, kenapa MASUM ni mengadakan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan? Jawapan dia, sebab MASUM ni nak memupuk perpaduan dan integrasi nasional. So, sebab itulah dia adakan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan, sebab dia nak kukuhkan hubungan silaturahim. Seterusnya, saya serahkan kepada Fatini. Okey, jadi seterusnya saya Fatini dan saya akan menerangkan poin yang seterusnya iaitu Sukan Malaysia atau dikenali sebagai SUKMA. SUKMA diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang kebiasaannya akan disertai oleh 13 buah negeri di wilayah persekutuan. SUKMA ni bertujuan seperti biasa untuk mengeratkan hubungan antara kaum dan integrasi antara negeri. Untuk pengetahuan korang, SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur dari 19 April 1986
hingga 26/1986 yang disertai oleh 3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Selain itu, penganjuran sukan. Penganjuran sukan juga adalah salah satu punca hubungan akrab antara masyarakat berbilang kaum di negara kita ini lebih rapat lah maksudnya. Disebabkan kerajaan mengadakan antara sukan-sukan ni akan mendapatkan hubungan antara kaum tu lebih rapat lah. Contohnya Malaysia menganjurkan sukan-sukan seperti hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asia Games atau sukan C, sukan pemotoran Formula 1 dan sukan basikal Tour de Langkawi. Komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Jadi amatlah penting di dalam satu badan sukan ini, mereka hendaklah memberi kerjasama antara satu sama lain untuk mendapatkan kejayaan. Dan akhir sekali daripada saya ialah kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Okey, apa maksud dia? Maksudnya ialah kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia dan sukan C dan Pesta Bola Merdeka merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Maksudnya, di dalam satu kumpulan itu mengandungi banyak kaum, pelbagai budaya dan mereka bekerjasama untuk mendapatkan kejayaan untuk negara mereka lah, untuk negara kita ni, negara Malaysia. Ia juga termasuklah dalam pasukan bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga. Pemain dan jurulatih semestinya akan bekerjasama untuk memperoleh kejayaan tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Kejayaan ini adalah amat penting kerana memberi harapan kepada rakyat-rakyat yang lain dan mereka hendaklah berusaha sedaya upaya dan bersatu padu untuk memperoleh kejayaan dan sebuah pasukan yang berjaya. Ya, begitu. Jadi jelaslah bahawa pasukan yang bersatu padu amatlah penting di dalam negara kita untuk mendapat kejayaan. Seperti yang saya selalu sebut, yang saya ulang dari tadi ialah hubungan antara kaum dan budaya serta bangsa dan negara. Okey, terima kasih. Sekarang, Tun Elinda pula untuk bagi penerangan. Selepas itu, ialah laungan Malaysia Boleh. Slogan Malaysia Boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan peringkat serantau atau antarabangsa. Slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Spanyol serta kejohanan sukan C di Singapura 1993. Laungan semangat Malaysia Boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Sokongan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Malaysia Boleh. Kemudian, ialah peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri, pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing.
Akhir sekali ialah kepemimpinan berwibawa. Kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecermelangan ini juga disebabkan ketokohan pemimpin, persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan pelibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung atau presiden persatuan sukan. Sementara itu, bekas atlet pula menjadi pengurus atau jurulatih pasukan. Peranan mereka penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Maka, jelaslah sukan berupaya untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap awak semua faham. Terima kasih. Stay safe, duduk rumah diam-diam, #kita jaga kita. Bye. Terima kasih.